Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama lagi dengan Cikgu Zurina binti Hamdi daripada SMK Lamu Kiri untuk membincangkan tajuk Matematik Pengguna Percukaian siri kedua. Okey. Standard pembelajaran hari ini ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai, menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Okey, jadi sila sediakan alat tulis, kalkulator. Sebab hari ini kita nak buat pengiraan. Okey. Okey, yang pertama kita lihat Okey, bagaimana kita mengira cukai? Okey, cukai pendapatan. Okey, untuk mengira cukai pendapatan ada beberapa langkah di sini. So, langkah yang pertama kita perlu menghitung pendapatan bercukai. Yang kedua, hitung cukai pendapatan dan kita tolak ribat cukai dan cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, untuk pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Dan untuk ribat cukai, diberi RM400 jika pendapatan bercukai kurang dari RM35,000. Dan ribat cukai boleh, bayaran zakat juga di antara ribat cukai. Okey, itu langkah untuk menentukan cukai pendapatan. Seterusnya kita lihat. Okey, contoh hitung pendapatan bercukai. Okey, sebelum kita menentukan cukai pendapatan, kita nak hitung pendapatan bercukai. Okey, katakan pendapatan tahunan RM78,700. Allowance yang dikecualikan RM5,900. Pengecualian cukai RM1,000 dan pelepasan cukai RM10,300. Jadi pendapatan bercukai, pendapatan tahunan, jadi tadi kita rujuk balik semula Pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Jadi kat sini, pendapatan bercukai 78,700, tolak 5,900, tolak dengan 1,000, tolak dengan 10,300, kita akan dapat 61,500. Okey. Yang kedua, pendapatan tahunan Encik Ramli ialah RM81,500 termasuk bonus sebanyak 12,200. Dia telah menderma RM1,600 kepada satu pusat kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Diberi bahawa jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya ialah 15,400. Jadi pendapatan bercukainya, kita ambil lah pendapatan tahunan, tolak dengan 1,600, derma tadi, tolak dengan pelepasan cukai yang dituntutnya 15,400, kita akan dapat 64,500. Okey. Okey, itu dua contoh untuk menentukan pendapatan bercukai. Okey, seterusnya kita carilah cukai pendapatan. Okey, bila dah ada pendapatan bercukai, kita boleh tentukan cukai pendapatan. Okey, untuk menentukan cukai pendapatan, kita kena rujuk satu jadual yang dinamakan jadual kadar cukai pendapatan. Okey, contoh satu. Pendapatan tahunan 69,300, pelepasan cukai yang dituntut ialah 14,500. Jadi dekat sini langkah pertama kita ialah menentukan pendapatan bercukai dahulu. Okey, apa langkah perlu kita buat? Okey, pendapatan bercukai 69,300 tolak 14,500, kita akan dapat 54,800. Okey, di sini kita kena rujuk pada jadual. Rujuk pada jadual. Okey, pada jadual kita, cukai bagi 50,000 yang pertama. Ini 5,000 pula kepada 50,000 yang pertama dikenakan 1,800. Jadi yang cukai atas baki berikutnya, maksudnya kita ambil pendapatan bercukai ni, kita tolak dengan 50,000 yang pertama. So baki ni nanti kita akan darab dengan 14%. Jadi kita kena rujuk pada jadual lah Rujuk pada jadual di sini. Rujuk pada jadual di sini. Okey. Jadi kita akan dapat 672. Di keseluruhan cukai pendapatannya kita dapat tadi yang first kali 1,800.
Yang kedua tadi kita dapat RM672. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM2,472. Okey, boleh ya? Okay, so ini langkah pertama. Ini langkah kedua lah. Langkah pertama pendapatan bercukai. Langkah kedua rujuk jadual. Lepas tu baru kita cari kira-kira keseluruhan pendapatan. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ni, hitung cukai pendapatan berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan. Okey, katakan di sini dia bagi pendapatan bercukainya RM27,400. Okey. Tadi kan kita dah bincang. Okey. Cikgu tunjuk semula ya. Okey. Layak mendapat ribat cukai RM400 jika pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Okey. Jadi kat sini kita lihat. Kita lihat di sini pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000. Jadi layak untuk mendapat ribat RM400. Okey. Tapi kita kira macam biasa jugalah dulu Kita kira dulu macam biasa. Kira dulu pendapatan bercukai dia. Tapi kat sini dia dah bagi pendapatan cukai. Tak perlu kira lah. Langkah satu kita dah ada. Kita terus pergi pada langkah kedua. Dia rujuk pada jadual. Cukai bagi RM20,000 yang pertama. Kita ada RM150. Okey, cukai atas baki berikutnya RM27,400 ni kita tolak dengan RM20,000 yang pertama tadi. Dapat bakinya kita darab 3%. So ini dalam jadual. Dalam jadual. Cikgu ulang balik dalam jadual. Okey, jadi kita akan dapat 222. Jadi keseluruhan cukai pendapatannya yang perlu bayar ialah 150 tambah 222. Okey, tadi kita bincang dia dapat ribat kan 400. Jadi kita tolaklah. Tolak ribat 400. Jadi negatif kat sini. Okay. Bila negatif ni bermaksud dia tidak perlu membayar cukai pendapatan. Tak perlu bayar cukai pendapatan lah sebab dia negatif. Okey. Okey, itu contoh yang kedua. Kita lihat pada contoh yang ketiga. Contoh ketiga ni kita ada PCB di sini ataupun potongan cukai bulanan. Pendapatan bercukai Puan Aini ialah RM55,320. Gajinya dipotong RM200 setiap bulan untuk PCB. Hitung bayaran baki cukai pendapatan yang perlu dibuat oleh Puan Aini. Okay, sekarang ni Puan Aini gaji Puan Aini dipotong setiap bulan RM200. Okey, berapa cukai pendapatan yang perlu dibayar? Berapa yang perlu dibayar? Okey, kita tengok Okey, macam biasa langkah pertama kita kena cari pendapatan bercukai. Okay, bagi situasi di sini dia dah bagi dah pendapatan bercukainya, so tak perlu lagi lah kita kira So jadinya pendapatan bercukai RM55,320. Okey. Langkah kedua, rujuk pada jadual. Jadi RM50,000 yang pertama RM1,800. So bakinya RM55,320 tolak dengan RM50,000 darab dengan 14%, kita akan dapat RM744.80. Okey, kita kira dulu RM1,800 tambah RM744.80, kita akan dapat RM2,544.80. Okey, tadi kita lihat Puan Aini dia ada buat pemotongan kan PCB. Jadi PCB 1 bulan 200. Jadi setahun 2,400. Maksudnya cukai pendapatan tadi 2,544.80 kita tolak dengan 400. Kita akan dapat situ RM144.80. Okey. Okey, itu 3 contoh lah. 3 contoh yang berkaitan cukai pendapatan. Okay, boleh Okey. Yang seterusnya kita nak tengok satu penyelesaian masalah di sini kita lihat okey, jadual menunjukkan pelepasan cukai yang hendak dituntut oleh Encik Ali dan isterinya. Nampak ini jadual pelepasan cukai untuk Encik Ali, yang sebelah ni untuk isteri dia. Okey, diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Ali dan isterinya masing-masing ialah RM53,200 dan RM51,080.
hitung jumlah cukai pendapatan Encik Ali dan isterinya jika mereka menggunakan taksiran berasingan. Jadi Encik Ali nak buat taksiran sendiri, isteri tu nak buat taksiran sendiri. So berasingan lah, berasingan. Okey, macam mana kita nak kira? Okey. Encik Ali, pendapatan bercukai Encik Ali macam biasa kita tolak pendapatan tahunan dia, tolak semua tolak semua pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Ali. Okey, kita tolak semua, kita akan dapat 34,000. Okey, kita balik semula pada tadi. Kalau dia sama atau kurang dari 35,000, dia layak untuk dapat ribat kan? 400. Jadi 34,000. Okey, jangan rujuk pada jadual. Rujuk pada jadual. 20,000 yang pertama ialah RM150 tambah dengan bakinya 34,000 tolak 20,000. Darab berapa persen baki dia? Tolak dengan 400 ribat yang dapat yang boleh dituntut oleh Encik A. Jadi kita akan dapat sini 170. Okey, boleh Okey, ini untuk Encik Ali. Okay, untuk isterinya. Untuk isterinya. Okay, untuk isteri dia. Pendapatan bercukai, pendapatan tahunan tolak semua pelepasan cukai yang dituntut oleh isterinya, 4,880. Dan tengok sini ini pun layak untuk mendapat ribat kan. Ribatnya 400 sebab dia kurang daripada 35,000. Jadi cukai pendapatan isteri Encik Ali 150. Yang ini kita rujuk jadual. 20,000 yang pertama 150 tambah dengan 34,880 tolak dengan 20,000 yang pertama darab 3%. Jadi tolak 400 lagi sebab dia dapat ribat. Jadi cukai pendapatan bagi isteri Encik Ali ialah RM196.40. So, keseluruhan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Ali dan isterinya 170 tambah RM 196.40 jadinya RM366.40. Okey. Itu contoh pendapatan bagaimana mengira cukai pendapatan. Okey, Seterusnya kita pergi pada cukai jalan. Bagaimana kita nak mengira cukai jalan? Cukai jalan juga ada jadual yang tertentu. So, untuk mengira cukai jalan, kita kena rujuk jadual kadar cukai. Rujuk jadual kadar cukai jalan. Okey. So, daripada sini, kita lihat satu contoh soalan. Okey. Azmi memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian. Kapasiti enjin kereta-kereta itu ialah 800cc dan 1850cc. Hitung jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh Azmi. Okey. Sekarang ni kita tengok ada 2 kan? So tengok 800 dahulu. Okey, cikgu tengok rujuk balik semula pada 800 tadi. Tengok 800 di mana? 1000cc ke bawah, maksudnya dia kena bayar RM20. RM20. Okey. Satu lagi. 1850cc dia perlu membayar kat sinilah. Sinilah. RM RM280. Bakinya tu 5% setiap sisi melebihi 1800 cc. Yang inilah. Kita ambil yang akhir sekali ni. Jadual yang bawah sekali. Okey, kita buat pengiraan. RM20 yang pertama tadi untuk 800 cc. Yang kedua ni 280 tambah dengan baki dia maksudnya 1850 tolak dengan 1800. Darab dengan 5%. Ini semuanya berdasarkan jadual. Kita akan dapat di sini RM325. Okey. Boleh Itu cukai jalan. Seterusnya kita nak lihat cukai pintu. Cukai pintu. Cukai pintu kita ada satu rumus yang kaitan lah. Kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Contoh, Ariana memiliki sebuah rumah satu tingkat. Diberi bahawa kadar cukai pintu ialah 8.5% dan nilai tahunan ialah RM4,200. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar untuk setahun.
Okey, jadi kita darab je lah. 8.5% darab dengan 4,200, kita akan dapat 357. Okey, kita ikut je rumus ni. Okey, dan seterusnya kita ada cukai apa lagi? Cukai tanah. Cukai tanah. Cukai tanah, kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab jumlah keluasan tanah. Okay, contoh, Encik Faizul memiliki sebidang tanah di Bandar U. Diberi bahawa luas tanah itu ialah 350 meter persegi dan kadar cukai ialah 24 sen per meter persegi. Hitung cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Faizul. Jadi dia penyelesaian dia cukai tanah sama dengan 24 sen darab 350. Jadi berapa yang perlu dibayar? RM RM84. Okey. Dan akhir sekali kita ada cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, Fikri membelanjakan RM90 untuk panggilan telefonnya pada bulan Ogos. Diberi bahawa cukai perkhidmatan yang dikenakan ialah 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Fikri. Okey, yang ini kita darab juga. RM90, kita darab dengan berapa persen tadi cukai perkhidmatannya? Kita akan dapat sini RM5.40. Okey, itu sahaja untuk pengenaan kelima-lima cukai tadi. Okay. Dan kita nak tengok satu soalan penyelesaian masalah. Okey. Gaji tahunan Adam ialah RM46,000 termasuk bonus. Dia menderma sejumlah RM500 kepada sebuah pusat kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Dia menuntut pelepasan cukai berjumlah RM12,330 pada tahun yang sama. Okey, hitung pendapatan bercukai Adam. Adakah Adam layak menerima ribat cukai? Jelaskan jawapan anda dan hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Adam. Okey, tengok yang pertama dulu kan. Hitung pendapatan bercukai Adam. Okey, kita tengok. Okey. Okey, di sini. Pendapatan bercukai Adam. Biasalah, pendapatan tahunan tolak dengan berapa pelepasan cukai yang dituntut. So, kita akan dapat 33,170. Okey, adakah dia layak mendapat ribat cukai? Kita rujuk tadi semula. Kalau dia kurang atau sama dengan 35,000, dia layak mendapat ribat cukai. Jadi Adam layak menerima ribat cukai sebanyak RM400 kerana pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000. Okey, dan akhir sekali pendapatan bercukai. Cukai pendapatan. Okey, pendapatan bercukai dia 33,120. Jadi 20,000 yang pertama 150. Jadi tambah dengan 33,170 tolak dengan 20,000 darab dengan 3%, tolak dengan RM400 ribat cukai yang layak dituntut oleh Adam. Kita akan dapat balance dia ataupun cukai pendapatannya RM145.10. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama-sama. Jadi semoga apa yang dikongsikan kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.